Selamat sejahtera Puan, nama saya Ketna, salah seorang pelajar dari UMP. Kami hari ini ingin menemu ramah Puan. So sebelum kita memulakan sesi temu ramah hari ini, mungkin Puan boleh bercerita sedikit tentang latar belakang Puan. Okay, terima kasih saudari Ketna. Okay, salam sejahtera. Okay, nama saya Puan Suhana binti Mohtar. Okay, saya berasal daripada Terengganu. Sekarang saya bertugas sebagai seorang guru di Institut Latihan Perindustrian Kuantan sebagai seorang guru bahasa Inggeris. Guru bahasa Inggeris. Baik Puan. So Puan, latar belakang pembelajaran? Sebelum ni saya melanjutkan pelajaran di Universiti Utara Malaysia dalam ijazah sarjana muda pendidikan pengurusan perniagaan. Baik Puan. Yang seterusnya latar belakang keluarga Puan. Okey, ayah saya berasal daripada Pahang, ibu berasal daripada Negeri Sembilan. Jadi saya membesar di Kuala Terengganu sebab ayah saya seorang guru dan first posting dia di Kuala Berang. Jadi kami membesar di Kuala Terengganu. Baik Puan. Seterusnya Puan boleh bercerita tentang sedikit pasal latar belakang pelajaran? Okey, boleh. Sebelum ni saya belajar di Universiti Utara Malaysia, UUM, Sintok. Saya melanjutkan pelajaran dalam kos ijazah sarjana muda pendidikan pengurusan perniagaan. Tapi saya major dalam pengurusan perniagaan, minor dalam bahasa Inggeris. Jadi bila saya first posting, saya telah diberi subjek bahasa Inggeris dan mengajar bahasa Inggeris sampai sekarang lah. Baik Puan. Puan sudah berkhidmat dalam bidang apa? Saya bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Ya. So satu sahajalah. Baik. Berapa lama Puan telah berkhidmat? Saya mula berkhidmat di sekolah pertama di College Vocational Kuala Kelawang di Negeri Sembilan. Jadi ini tempat kedua saya lah. Ya. Pengalaman pekerjaan Puan? Pengalaman saya telah mengajar daripada mula saya berkhidmat. Saya memang mengajar bahasa Inggeris dan tidak pernahlah diberi peluang untuk mengajar subjek-subjek pengurusan perniagaan. Okey, bermula 2011 hingga sekarang. Dan yang terakhir, kenapa pilih bekerja dalam bidang tersebut? Untuk soalan ni saya banyaklah untuk saya kongsi. Sebelum ni memang saya berminat tentang pekerjaan yang berkaitan dengan banyak bercakap lah dengan individu ataupun sesiapa sajalah. Jadi sebelum ni saya memang berminat untuk menjadi sama ada pembaca berita ataupun wartawan. Tapi mungkin rezeki saya di sini, saya ditakdirkan untuk menjadi seorang guru lah. Tapi saya sangat berpuas hati sebab bidang kerja ni memang menepatilah saya punya minat untuk bercakap dengan orang sekeliling lah. Baik Puan, terima kasih. So nanti kita akan berterus dengan bahagian yang kedua. Okey. Assalamualaikum Puan. Sebelum saya mulakan bahagian seterusnya, saya ingin perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Nur Iman Syuhada binti Nur Azman. Saya dari UMP Gambang. Saya akan meneruskan temu ramah ini berkaitan dengan topik kami, iaitu cabaran kelestarian etika dan peradaban. Soalan pertama saya, adakah etika dan peradaban penting untuk mengekalkan keamanan masyarakat di Malaysia? Okey, terima kasih atas soalan sebentar tadi. Bagi pendapat saya, etika dan peradaban sangat penting bagi sesebuah komuniti untuk mewujudkan suasana yang harmoni. Jadi ia mampu untuk meningkatkan budaya kerja yang positif serta produktiviti yang berkualiti bagi mengelakkan perselisihan faham antara satu sama lain. Baiklah, terima kasih. Soalan yang seterusnya, bagaimanakah pembangunan negara yang tidak seimbang menjejaskan etika dan peradaban di Malaysia? Keseimbangan pembangunan sesebuah negara amat penting bagi membentuk masyarakat yang berbudaya tinggi serta berfikiran maju. Hal ini kerana masyarakat dapat mengelakkan sebarang isu atau masalah sesama mereka serta pemimpin. Ini dapat membentuk serta mengekalkan sikap toleransi dalam diri setiap individu. Oleh itu, setiap individu, terutamanya pemimpin negara, perlu menitik beratkan isu tersebut untuk memastikan pembangunan negara lebih seimbang serta dapat dikekalkan.
Baiklah, terima kasih. Soalan saya seterusnya, apakah cara yang terbaik untuk mengukuhkan keterikatan kolektif kepada masyarakat hingga terbina kesepaduan nasional? Okey, cara yang terbaik bagi pendapat saya adalah bagi mengharmonikan hubungan masyarakat dan kesepaduan nasional adalah dengan mewujudkan sifat saling menghormati dalam kelompok kaum, aspek budaya dan agama yang berbeza. Baiklah, soalan saya yang keempat, bagaimanakah hakisan sosial merosakkan kelestarian etika dan peradaban di Malaysia? Okey, antara hakisan sosial yang selalu dihadapi adalah seperti black economy dan rasuah yang semakin meningkat dari semasa ke semasa. Hal ini kerana isu rasuah selalu terjadi terutama sekali dalam kalangan agensi-agensi keselamatan dan pembangunan negara. Baiklah, soalan yang terakhir daripada saya, bagaimanakah etika dan peradaban Malaysia boleh diperkasa dalam konteks hubungan antarabangsa demi meluaskan ruang sivik ke arah mengukuhkan pembinaan negara bangsa? Okey, pada pendapat saya, kelestarian etika dan peradaban sejagat sentiasa tercabar dan terkesan oleh proses hakisan sosial sebagai contoh seperti shared poverty. Namun setelah pelaksanaan dasar ekonomi baru iaitu DEB, Malaysia telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik dan menjadi pemangkin kepada shared prosperity, kesejahteraan bersama yang terangkum di dalamnya kesepaduan nasional. Baiklah Puan, terima kasih kerana telah menjawab beberapa soalan daripada saya. Itu sahaja soalan daripada saya. Terima kasih. Sebelum saya meneruskan lagi soalan topik 9 ini, sebelum tu saya nak kenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Syufiq bin Hasnul. Saya akan teruskanlah programah ini dengan soalan yang saya akan berikanlah. So soalannya, apakah cabaran bagi kelestarian etika dan peradaban di Malaysia dari segi ekonomi? Okey, sebenarnya antara cabaran ekonomi yang dihadapi oleh pembangunan kelestarian etika dan peradaban ialah mengurangkan jurang antara kaya dan miskin yang semakin melebar. Selain daripada itu, ia juga mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat dan generasi muda masa kini. So, jadi soalan seterusnya, apakah cabaran bagi kelestarian etika dan peradaban di Malaysia dari segi sosial? Okey. Antara cabaran sosial yang dihadapi ialah isu-isu berkaitan integriti di pelbagai sektor awam dan swasta. Selain itu, pengukuhan perpaduan antara etnik dan integrasi sosial. Baik, soalan kedua terakhir ini ialah berkenaan dengan open Q&A. Jadi soalan dia, apakah sumbangan Puan untuk memantapkan dan mengekalkan etika serta peradaban dalam kalangan masyarakat di Malaysia? Okey, sepanjang perkhidmatan saya, salah satu sumbangan saya adalah saya pernah memberi satu taklimat kepada para pelajar di ILP Kuantan berkaitan dengan etika dan peradaban para pelajar di institut. Jadi saya yakin dengan adanya pendedahan ini kepada para pelajar, secara tidak langsung ia akan mewujudkan etika dan peradaban yang positif di kalangan masyarakat di Malaysia. Baik, so soalan terakhir daripada saya, apakah harapan Puan terhadap pembangunan etika dan peradaban pada masa hadapan? Ya, harapan saya ialah pembangunan etika dan peradaban ini akan lebih diterapkan secara positif di kalangan etnik masyarakat di Malaysia. Baik, so itu sahaja temuduga daripada kami semua. So saya nak ucapkan terima kasih kepada Puan Sohana kerana sudi menjadi guest untuk temuduga kami semua. Jadi terima kasih untuk interview ini.